Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda bersama saya Izzat Zee dalam Bantras COVID-19. Bantras sampai tumpas, kita mesti menang. Namun jika ramai yang masih leka dan masih tidak patuh SOP, bagaimana kita boleh menang? Jumlah kes dan kewujudan kluster-kluster baru yang semakin banyak membimbangkan kita semua. Mari kita saksikan situasi COVID-19 di Malaysia dan laporan rentas dunia. Sehingga 2 hari bulan Jun 2021, negara telah melaporkan lebih daripada 580,000 kes COVID-19 dan kalau kita lihat pada trend-trend kes yang dilaporkan kebelakangan ini, jumlah dia telah melebihi 6,000 dan 7,000. Dan yang terkini dilaporkan adalah 7,703 kes, di mana jumlah kematian yang tertinggi juga telah dilaporkan pada 2 hari bulan Jun, iaitu sejumlah 126 kematian dengan jumlah kematian setakat ini adalah sebanyak 2,993. Dan kalau kita lihat kepada statistik kluster yang dilaporkan, sejumlah 2,200 kluster dan ke atas telah pun dilaporkan, di mana daripada jumlah tersebut sebanyak 674 kluster adalah masih aktif. Daripada jumlah tersebut, kluster tempat kerja melaporkan yang paling tertinggi, iaitu lebih daripada 50% kluster-kluster melibatkan komuniti, 1/4 ataupun 25%. Bermula pada 19 Mei 2021, didapati bahawa kluster yang melibatkan sambutan Hari Raya Aidilfitri didapati semakin meningkat. Kluster-kluster yang melibatkan Hari Raya Aidilfitri ini adalah berpunca daripada aktiviti kunjung-mengunjung yang diadakan dari rumah ke rumah, masih merentas daerah ataupun masih merentas negeri untuk melawat sanak saudara ataupun keluarga. Dan yang paling menyedihkan adalah sehingga 2 hari bulan Jun, kita telah melaporkan 47 kluster sambutan Hari Raya Aidilfitri dalam komuniti yang melibatkan 2,180 kes. Apabila kita lihat kepada analisa-analisa yang dijalankan oleh pasukan data di CPRC kebangsaan, kita khawatir bahawa sekiranya masyarakat tidak mengamalkan SOP dan tidak mengikut apa yang dikuatkuasakan oleh pihak berkuasa, kes-kes akan terus meningkat. Dan kalau kita lihat pada statistik terkini, terdapat lebih daripada 50 kluster-kluster rentas negeri yang telah dilaporkan. Jadi kita harap supaya trend ini akan menurun dengan penguatkuasaan yang terbaru dan masyarakat akan lebih patuh supaya tidak menjalankan aktiviti-aktiviti sebegitu dan kita dapat mengurangkan. Sebab dalam kluster rentas negeri ini sahaja, daripada 56 kluster ini sahaja, kita telah ada lebih daripada 6,700 kes. Kelekaan sebahagian masyarakat terhadap bahaya jangkitan COVID-19 sehingga mula ambil mudah terhadap pentingnya pematuhan SOP hanya akan menjejaskan usaha memerangi musuh tidak kelihatan ini. Apa tidak cukupkah dengan peningkatan kes jangkitan harian sebagai bukti? Atau anda memang sedia mengorbankan nyawa orang yang disayangi? Sudahkah anda mendaftar untuk divaksin? Malaysia akan hanya menang setelah 80% rakyatnya divaksinasi. Jangan gentar, penawar ada di tangan kita. Ayo, vaksin diri, lindungi semua. Belum pernah dalam sejarah, Olimpik menjadi acara paling tidak popular di negara hostnya sehinggalah Olimpik Tokyo yang bakal berlangsung kurang 2 bulan daripada sekarang. Tokyo yang kembali mencatat kes harian tertinggi COVID-19 seawal Mei lalu melihat 80% penduduknya membantah penganjurannya. Jika ia diteruskan pada 23 Julai nanti, apakah Jepun yang kini merekodkan kes jangkitan pada kadar 4,449 kes dengan beberapa daerahnya, termasuk Tokyo, menyambung tempoh darurat sehingga 20 Jun ini, bersedia untuk menerima kehadiran 15,000 atlet dan petugas daripada 200 negara kelak. Berdepan gelombang keempat, tanda keruntuhan awal sistem medikal Jepun mencengkam beberapa bandar utamanya seperti Osaka dengan hospitalnya dipenuhi pesakit COVID-19. Sekitar 35,000 pesakit, 2 kali ganda berbanding mereka di hospital yang menjalani kuarantin di rumah, dilaporkan sering sakit teruk, malah mati sebelum boleh mendapatkan rawatan.
Sejak bermulanya pandemik COVID-19, Jepun sehingga 2 Jun 2021 melaporkan lebih daripada 750,000 kes positif termasuk 13,170 kematian. Isu yang melingkari Olimpik pula menyaksikan sekitar 10,000 daripada 80,000 sukarelawan bagi Olimpik dan Paralimpik dilaporkan menarik diri. Jepun mungkin antara negara kaya, namun karenah birokrasi menyaksikan kurang 5% rakyatnya menerima suntikan vaksin. Soalnya, wajarkah Jepun memperjudikan soal kesihatan rakyatnya demi sebuah acara sukan? Sama juga yang berlaku di negara Jepun. Negara itu mencatatkan kes harian tertinggi sejak awal Mei lalu. Negara penganjur Olimpik 2021 itu berdepan gelombang ketiga. Di Malaysia, kes positif kekal dengan ribuan angka setiap hari dan kes juga meningkat di beberapa kawasan dan daerah. Kes kematian juga meningkat dan bercecah 2 angka hampir setiap hari. Adakah anda masih tidak bimbang dengan keadaan ini? Hotspot Identification for Dynamic Engagement atau HIDE telah dilancarkan bagi merangka intervensi bersasar berpandukan ramalan hotspot. Ingin tahu lebih lanjut? Saksikan laporan yang telah kami sediakan. Intervensi awal penting dalam usaha mengurangi jangkitan COVID-19 sekaligus mengelak berlaku kewujudan kluster baru. Ini antara yang membawa kepada pembangunan Hotspot Identification for Dynamic Engagement atau HIDE, iaitu satu sistem amaran awal yang menggunakan data daripada aplikasi MySejahtera selain pengkalan data kesihatan sedia ada. Dibangunkan oleh Bank Negara Malaysia dan Kementerian Kesihatan, HIDE merupakan analisis data raya dan kecerdasan buatan. Dikendalikan Pusat Kesiapsiagaan dan Tindak Cepat Krisis, ia meramal premis yang berpotensi menjadi titik panas penularan COVID-19 dalam tempoh 7 hari berdasarkan pemantauan yang dilakukan. Kerajaan menerusi HIDE bermula 7 Mei lalu telah mengeluarkan senarai lokasi yang dikenal pasti yang menyaksikan beberapa premis antaranya Bazar Ramadan dan Kompleks Beli Belah kemudiannya diarah tutup serta-merta selama 3 hari. Senarai pertama kali dikeluarkan ketika kes positif COVID-19 meningkat dengan 23,712 kes baru dicatat sepanjang minggu sebelumnya dan kes dirujuk ke unit rawatan rapi juga bertambah sebanyak 21%. Selangor menunjukkan lokasi titik panas tertinggi diikuti Kuala Lumpur dan Johor. 90% daripada kadar transmisi COVID-19 telah berlaku di 0.2% premis yang berdaftar dengan MySejahtera. Senarai HIDE juga melengkapi masyarakat dengan maklumat yang dapat melindungi mereka daripada potensi berlaku jangkitan. Yang terbaik untuk pasien COVID adalah prone. Tapi pronekan pasien tu bukan senang. Saya Matron Sri Jayanti, penyelia jururawat unit rawatan rapi Hospital Sungai Buloh. Sekarang kita kekangan staf di semua tempat. ICU memang mengalami kekangan yang teruk. Masa buat COVID ni terpaksa saya bawa staf-staf daripada luar. Kita punya norm baru untuk ICU adalah satu nurse jaga 2 pasien. Kadang-kadang 2 pasien tu adalah kritikal. Kemasukan ICU pesakit bukan kira ventilator sahaja. Kita menerima pesakit yang on high flow nasal cannula, face mask, nasal perong yang memerlukan rawatan rapi di Hospital Sungai Buloh. Kemasukan sebanyak 10 hingga 12 pesakit sehari. Most of the patient ICU adalah kategori 5. Sebab masalah utama COVID-19 ialah paru-paru mereka penuh dengan black fibrin clot. Satu rawatan yang terbaik untuk pasien COVID adalah prone. So, bila kita bagi mereka prone, tahap oksigen naik balik sendiri. Sebab tu memang kita akan pakai yang tu untuk naikkan tahap oksigen. So, ramai pesakit kita nampak mereka prone. Di sini saya nak bagi tahu pronekan pasien tu bukan senang. Sebelum kita nak pronekan pasien, staf saya kena settle the patient. Dia kena stopkan semua line-line first. Lepas tu kena panggil kawan-kawan untuk bantu sebab seorang tak boleh nak turn patient. At least kita perlukan 8 orang dan satu doktor akan menjadi koordinator
dia kena jaga dia punya ventilator tube tidak bagi dislodge. Doktor akan communicate. Dia jadi team leader untuk prone tu, dia akan arahkan staff nurse. Okey, semua clear, baru dia akan kata pusing, kita kena angkat, pusing slowly. So satu nurse tu sebelum prone patient, dia kena tengokkan environment dia semua. So bukan saja kita pastikan patient COVID selamat, kita tak nak ada infection to the patient. Kalau patient sedation dengan ventilator, senang kita nak rawat pesakit. So bila ada kematian, bukan sahaja staf baru, kita akan sedih. Kita memang tak kira bangsa, agama siapa. Semua patient pesakit adalah sama untuk kita. Tapi bila menghadapi kematian, staf yang lama dah, dia macam ada experience. Staf-staf yang baru masa tu, dia akan jauh daripada pesakit tu. Sebab dia tak boleh nak terima dan tengok pesakit meninggal. Sebelum patient meninggal, doktor dah akan video call ke family dan bagi tahu keadaan dah jadi tenat dan bagi diorang bersemuka daripada phone. Ada yang family akan bacakan Yasin daripada rumah untuk pesakit. Tapi selalunya jururawat akan pegang handphone tu, dengar luahan family. Jururawat akan menangis sekali dengan keluarga. Dan diorang lepas selesaikan tu, kita nak confirm patient dah meninggal, kita kena buat last office. Staf baru akan datang menangis, "Matron, saya tak boleh terima. Saya tak boleh tengok orang meninggal macam ni. Sedihlah Matron. Balik rumah saya tak boleh nak makan. Saya tak boleh nak tidur. Kalau boleh saya boleh keluar daripada ICU tak? Saya tak nak kerja dekat ICU." Sepenuh jiwa dan raga mereka berikan merawat pesakit agar dapat sembuh semula. Para jururawat di unit ICU ini tidak meminta apa-apa sebagai balasan. Cukuplah kalau setiap pesakit mereka dapat kembali ke pangkuan keluarga tercinta. Namun mereka juga manusia biasa dan berdepan kematian pesakit buat hati mereka terluka. Ikuti sambungan paparan perjalanan bermakna jururawat di ICU minggu depan. Berkuat kuasa 10 Mei 2021, beberapa SOP telah diperketatkan. Antaranya tidak dibenarkan makan di dalam restoran ataupun kedai makan. Makanan dan minuman hanya dibenarkan bungkus ataupun bak kata orang putih, take away. Berkuat kuasa 25 Mei 2021, waktu operasi restoran dan kedai makan hanya daripada pukul 8 pagi hingga 8 malam. Jom kita tinjau keadaan di beberapa kawasan kejadian. Pesan bungkus dan bawa pulang. Ya, penularan wabak COVID-19 merubah rutin sebahagian besar masyarakat. Di ibu kota, tinjauan kru Bantras COVID-19 di permis makanan yang dulunya riuh dengan pelanggan mendapati semuanya lengang. SOP yang dikuatkuasakan sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan ini mengizinkan makanan dijual hanya bagi pesanan untuk dibawa pulang. Biar sudah tidak semeriah dulu, peniaga bagaimanapun rata-rata tetap bersyukur. Ini kerana keizinan beroperasi antara 8 pagi hingga 8 malam bermakna mereka masih boleh membuka kedai dan meraih pendapatan walaupun hanya boleh menjual makanan untuk dibungkus baik oleh individu atau menggunakan khidmat penghantaran. I nak kerajaan buka, but because of the number is quite high and by today pun high, I prefer the kerajaan to lock down first and then wait until everything goes down baru buka balik. Bila COVID ni ramai yang takut nak keluar rumah dan kita pun terpaksalah ubah plan kita buat online delivery, kita join untuk jadi merchant macam Asia Food apa semualah untuk memudahkan customer kita untuk beli lauk dari restoran Malaysia. Sekarang COVID case pun banyak. So kita jaga diri sendirilah, mestilah. Safety dululah. So macam kita pun tapau, terus balik rumah makan lah. Orang ramai pula menyifatkan pelaksanaan SOP bagi operasi kedai makan itu sebagai langkah terbaik dalam menyokong usaha mengurangi penularan wabak dan seterusnya melihat keadaan kembali pulih seperti biasa. Boleh dine in ni pun bagus juga sebab kita dapat kurangkan kontak bersama orang lah. Orang datang ke kedai tu dalam berapa minit je, tak lama. Selalunya orang akan makan dekat dine in almost setengah jam, sejam kan untuk makan. So dia dapat senang lah nak merebak kalau orang tu ada positive case ke apa ke.
Tidak akan ada lagi istilah ngeteh atau ngopi sehingga kita menang dalam peperangan ini. Bersama kita landaikan lekuk kes jangkitan COVID-19. Tak percaya, ada je kepercayaan tak. So orang macam ni kita jangan paksa dia, tapi kita cabar dia. Cerita pengalaman saya dengan wabak COVID ni bermula pada bulan Januari tahun ni. Bila saya kena COVID ni, dia bukan secara langsung. Injured my heel, right? Tumit saya. Kesakitan tu mendadak. So, tapi malam tu saya demam panas. So, saya pergi jumpa doktor keesokan hari ni. Doktor tu kata, okey, kalau demam panas itu masih meningkat kembali, kita akan buat cek untuk denggi. So malam Selasa tu saya punya suhu naik 39.2. So keesokannya saya kembali kepada hospital yang doktor tu minta saya selain dari denggi punya test, buat swab test. Keesokannya 14 hari bulan Januari, Khamis, saya dapat panggilan yang saya positif. Masa itulah saya asingkan diri saya dari isteri dan anak-anak saya. Masa dengan keluarga hanya melalui video call. Walaupun serumah, saya isolation ketat-ketat. Yang nikmat kita untuk dengan keluarga tersayang tu tiba-tiba hilang. Hari yang ambulans datang untuk mengambil saya dari kondo saya, kesunyian tu semacam. Saya rasa sedih sangat sebab tak dapat peluk, tak dapat cium, tak dapat betul-betul kata, I love you. So, bila I masuk dalam ambulans dari kondo saya, ada seorang budak kecil, saya pun terkejut dan ibu dia ada. So, saya tanya, you akan pergi ke hospital Sungai Buloh? Dia kata, ya. Saya dua-dua kena? Dia kata, tak. Dia saja. Tapi tak ada orang nak jaga, dia bawa anak dia sekali. Wahal suami dia baru masuk ke MIAPS. Hari tu yang ambulans yang ambil saya, dia ada 27 trip. Rasa dia beza. You rasa macam goodbye. Macam this is the end. Tapi hari keesokannya, doktor tu kata, I'm sorry, kita kena transfer you ke 4C, tingkat 4. Masa tu saya ingat, sebab apa? Dia kata, nak observation. Later on baru saya tahu yang 4C tu, you dah antara you make it out, you naik ke tingkat 5 atau you masuk ICU. So masa dalam 4C, dia bagi oksigen. And I pray to Allah, I doa, I say, Allah please, let me get through this. I promise you, I will not sia-siakan the life you have given me. And Alhamdulillah, Dr. Zayan kata, saya boleh discharge. Itulah tadi kisah Syed Muhammad yang merasakan pengalaman dirawat di Hospital Sungai Buloh itu telah mengubah kehidupannya. COVID-19 tidak mengenal umur, jantina, pangkat, artis ataupun bukan artis. Kita ikuti luahan rasa figura COVID-19 kita minggu ini. I sedih, benda yang paling I takutkan sebab I bukan jenis keluar rumah. Saya pergi swab test, lepas saya dapat panggilan mengatakan individu-individu yang bersama yang saya ada jumpa, salah seorang daripada individu tersebut positif. Abi rasa Abi orang yang paling seronok duduk rumah dan paling happy untuk tidak bekerja. Orang yang kena positif COVID ni, dia macam hari-hari you akan terfikir apa tau, adakah you akan survive ataupun tak. Dia macam mengira waktu untuk mati. Tapi momen yang paling down tu adalah time Kesha. Masa Kesha punya birthday. Sebab Kesha punya birthday di 2 hari sebelum raya, 11 Mei. So dia pernah cakap dengan saya sebelum 11 Mei tu, dia kata 11 Mei ni agak special untuk dia sebab dia turn 11 years old. So dia nak celebrate birthday dengan saya. So kita orang dah plan dah sebenarnya macam nak buat apa kat rumah, nak masak, nak ada apa celebrate apa pun 3 orang kan. But still, kita orang 3 orang banyak aktiviti kat rumah ni kan. Bila jadi macam ni, saya sedih pasal saya tak dapat nak peluk dia, cium dia dulu dia birthday yang dia kata this year is so special. Kita dapat celebrate birthday daripada 2 pintu je. Orang yang tak takut ni, orang yang cakap anti COVID ni, diorang sebenarnya living in denial. Diorang tak pernah kena dan diorang tak kena lagi. Jadi diorang boleh cakap besar, diorang boleh cakap ni semua konspirasi lah, apalah semua kan. Pasal tak kena dengan keluarga diorang lagi, tak kena dengan diri diorang. Diorang tak gocok benda, diorang tak tahu macam mana orang
bekas pesakit COVID atau pesakit COVID ni betapa sakitnya untuk menanggung benda ni. Diorang cuma boleh bercakap. Manusia ni dia hanya mampu boleh bercakap daripada mulut dia orang berani. Tapi bila kena kat diri sendiri, korang nak nangis pun dah tak guna. So orang macam ni, you cannot stop them. Diorang akan berterusan. Ada orang jenis kelompok yang memang suka bercakap, suka benci je orang. Ada setengah orang kelompok yang memang tak percaya je, tak percaya. Ada je kepercayaan diorang. So orang macam ni kita jangan paksa dia. Tapi kita cabar dia. Pergi sendiri dekat Stadium Melawati Maem, serah diri. Saya senang je, saya punya perangai ni, saya lah kalau if I tak percayakan something, macam aku tak percaya lah benda ni, saya akan cabar diri saya untuk pergi benda ni. Saya cuma nak cakap pada mereka yang masih positif atau baru dapat keputusan positif, you guys need to be strong, okay? Emosi tak stabil, paranoid, sedih, itu semua normal. But apa pun nasihat orang dekat kita, apa pun motivasi orang bagi kita, ujung-ujung kita juga yang nak kuatkan minda kita. Kan? Kita tak boleh, kita je yang berada di suatu situasi itu dan kita tahu macam mana handle. Jangan biarkan wabak ni mengganggu kepala otak anda, menyakiti hati, macam buat korang lagi down. Sebab korang akan kalah dengan benda tu. So dengan korang punya emosi, so fight back. Okay? Bila rasa emotional, buat something yang buat korang happy. Perayaan Aidilfitri tidak dapat disambut seperti biasa. Di hari yang mulia, dirinya terpaksa dikuarantin di dalam bilik, tidak dapat menikmati juadah raya bersama suami dan anak yang tercinta. Itulah tadi luahan rasa Nabila Huda setelah dirinya disahkan positif COVID-19. Itu sahaja paparan yang dapat saya sediakan pada minggu ini. Jumpa lagi pada hari dan waktu yang sama pada minggu hadapan. Terima kasih sekali lagi kepada Wan Utama Shopping Centre yang telah menaja lokasi kami pada kali ini. Jangan lupa 3S, elakkan tempat sesak, elakkan tempat sempit dan jangan sembang dekat-dekat. Ingat, banteras sampai tumpas, kita mesti menang. Okey, boleh ke? Boleh, Bos. Okey,